Assalamualaikum Puan. Kami daripada Universiti Utara Malaysia ingin menemu bual berdasarkan petunjuk pelaksanaan kurikulum. Kami akan perkenalkan diri kami. Nama saya Siti Nurfaizah binti Iskandar. Saya Siti Selaya binti Maktiul. Sebelum itu kami ingin mengucapkan ribuan penghargaan kepada Puan kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual pada hari ini. Sebelum memulakan sesi temu bual ini, bolehkah Puan perkenalkan diri Puan dan bidang tugas Puan sebagai penolong kanan kurikulum di sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia kerana memilih SMK di HPJ. Sebab saya rasa ada lagi sekolah yang lagi baik, tapi alhamdulillah sekolah kami dipilih. Untuk pengetahuan saya, Puan Zuraida binti Haji Kiamsin, penolong kanan kurikulum SMK di HPJ baru 2 tahun. Sebelum ni saya memegang jawatan penolong kanan petang selama 20 tahun. Ini baru bertukar lah, portfolio baru bertukar 2020 dengan 2021. Macam mana pun semasa memegang jawatan penolong kanan petang, saya juga terlibat secara langsung dalam pengurusan bidang kurikulum. Sebab penolong kanan petang dia merangkumi 4 bidang: kurikulum, HEM dan pengurusan. Maksud dia 4 bidang ini di bawah PK petang. Maksud dia PK petang ni adalah pengetua sidang petang. Tapi kalau alhamdulillah saya tukar pergi bidang kokem, maksud dia saya pegang kokem sajalah. Saya tidak pegang lah HEM apa semua tu. Jadi sebelum ini sekolah ini adalah sekolah terbaik sebelum tahun 2018. Ya, maksudnya 2014 saya pindah ke sekolah ni 2014, 15, 16, 17, 18. Sekolah ini adalah sekolah terbaik dari segi kokem di daerah. Maksud dia ada 4 tahun tu dia terbaik. Maksud dia tidaklah yang nombor 1. Sebab kita tidak boleh kalahkan SMK Bumbung. Sebab Bumbung dia punya pelajar kalau dari segi atlet apa semua memang dia orang top lah. Ya, pelajar-pelajar kita semua yang jenis yang kecil-kecil banding dengan Bumbung. Tapi orang macam mana pun pada tahun 2020 saya pegang kokem. Saya nampak kokem SMK di SPJ ni memang cemerlang. Semua dari segi pengurusan unit beruniform, kelab persatuan, sukan dan permainan. Maksud dia budak dia memang minat ke arah berkokem banding dengan akademik. Kalau tengok akademik sekolah kami ni tidak boleh dikatakan juga dia macam yang tidak baik, cuma untuk mencapai cemerlang tu tidak. Tidak ada lagi. Tapi dari segi kokem kami punya sekolah ni sudah mencapai peringkat kebangsaan antarabangsa, iaitu Persatuan Pengangkat Sekolah SMK di SPJ. Pernah pergi Vietnam, pernah pergi Singapura. Ini adalah persatuan yang aktif di SMK di SPJ, Persatuan Pengangkat. Itu dari segi kelab dan persatuan. Persatuan. Kalau kelab pula unit beruniform pengangkat. Kalau persatuan kami punya Persatuan Kelab Seni Budaya. Kelab seni budaya ni memang aktif. Kalau ada pertandingan tarian, nyanyian, tidak ketinggalan sekolah SMK di SPJ ni. Maksud dia kalau ada keduri kahwin apa semua, memang sekolah kita akan dipanggil membuat persembahan. Sebab gurunya nasihatnya ni memang guru Cikgu Tarmizi ni memang aktif. Suami isteri. Dia ni kalau buat menari, menyanyi, dialah. Dari segi sukan dan permainan, sekolah kita cemerlang dari bola baling. Bola baling dia cemerlang. Maksud dia sekolah kita ni asal ada pertandingan ikut saja. Kalau menang belakang kira, yang penting penyertaan. Di mana sekolah kami ni dapat anugerah hari itu sekolah yang paling banyak menyertai. Setiap permainan mesti kami ikut. Menang kalah itu belakang kira lah, yang penting hantar wakil. Maksud dia PPD memang tidak kecewa lah dari segi pengurusan kokem. Apa-apa pertandingan SMK di SPJ mesti ada nama di situ, mesti ikut.
Itu dari segi penglibatan, dari segi peringkat sukan. Sebab tidak semestinya. Sebab Kokem ni Kokem ni ada 3 bahagian, ya. Pengurusan Kokem ni 3 bahagian. Dia ada kelab persatuan, unit uniform, sukan dan permainan. Ini adalah bidang-bidang dalam Kokem. Di mana tiga bidang ini semuanya macam selari, maksud dia bersaing antara satu sama lain. Kalau unit uniform ni yang paling aktif di sini kadet polis. Kalau kadet polis memang di daerah kita yang top, sebab dia punya komandan ini adalah memang dari Semenanjung, memang pernah menjadi polis bantuan, maksud dia memang dia ada pengalaman. Itu dari segi inilah pengurusan Kokem SMK di SPJ. Okey, seterusnya saya ingin mengajukan soalan berdasarkan petunjuk pelaksanaan kurikulum. Iaitu soalan pertama, adakah visi dan misi untuk bidang kurikulum yang tertera di tempat-tempat yang strategik mampu menarik perhatian pelajar untuk membaca? Okey, untuk sekolah SMK di SPJ, untuk visi dan misi ni di depan tu ada visi dan misi. Cuma itu visi dan misi ni untuk sekolah ada. Kalau pengurusan Kokem kami berpadukan pada sekolah lah, pada visi sekolah. Cuma untuk visi misi untuk Kokem memanglah visinya memang kami mau yang top di daerah. Tapi sepanjang saya pindah ke sini 2014 sampai sekarang, kami cuma mampu tempat ketiga di daerah sahaja. Pertama tu tak boleh lah. Tak boleh. Okey, soalan kedua. Sejauh manakah slogan mengenai kurikulum yang dicipta dapat menyemarakkan semangat pelajar dalam meningkatkan pencapaian kurikulum? Okey, dari segi slogan, slogan ni maksud dia moto Kokem kan. Maksud dia bersukan untuk kesihatan, bukan bersukan untuk cemerlang, untuk supaya terkenal. Tidak, kami bersukan untuk kesihatan. Di samping cemerlang juga lah. Sebab untuk masuk ke universiti sekarang ni, penilaian dia, penilaian kurikulum ada 10% kan. Jadi markah itu kami akan rekod, sebab setiap aktiviti yang dilakukan di sekolah ni akan diambil kehadiran, penglibatan jawatan. Sebab dalam unit kurikulum itu pelajar itu akan dilatih, akan dipilih siapa dia punya pengurusi itu daripada kalangan pelajar, bendahari, setiausaha. Jadi pelajar itu akan diajar cara untuk menguruskan satu organisasi. Secara otomatik mereka belajar untuk memimpin, kan? Memimpin. Jadi itulah tu maksud dia. Dengan berkurikulum kita boleh meningkatkan kita punya pengetahuan. Jadi daripada kurikulum, pelajar itu akan memantapkan lagi dia punya cara ciri kepimpinan lah. Jadi maksudnya slogan sekolah ini dia tidak lebih kepada untuk jadi glamour, tapi dia lebih kepada kesehatan dan kemejadian pelajar. Maksudnya pelajar itu boleh meningkatkan kemahiran dia, disiplin, mendapati masa, tidak buang masa. Kalau kami sekarang ini untuk pengetahuan anak-anak pelajar sekarang kan, sekolah kami sekarang ini tadi kami pun berhubung mesyuarat untuk penilaian program Megatoten. Kami ada satu inovasi, di mana inovasi ini kami mendapat kami terpilih 10 terbaik negeri. Aplikasi Toten ni di mana pelajar-pelajar itu sendiri yang mencipta. Dia maksudnya cetusan idea itu daripada pelajar itu. Jadi cuma kami guru bimbing pelajar itu, dan sekarang kami dalam proses untuk merealisasikan program itu supaya inovasi itu boleh digunakan di seluruh negara. Jadi sekarang ni kami tunggu untuk penilaian terakhir pada bulan 7 ni, dan sekarang tadi kami syarat pun untuk merancang apa aktiviti yang untuk supaya kami dapat johan. Jadi dan sekarang aktiviti Toten itu sekarang ni sedang sudah menyertai peringkat antarabangsa. Kami sudah masuk antarabangsa dan dapat keputusan mungkin dalam jangka masa dekat. Kalau kebangsaan kami dapat sudah. Kebangsaan sudah dapat, negeri sudah dapat, cuma antarabangsa belum lagi. Kalau antarabangsa ini dapat, kami punya etos sekolah ni, kami akan lebih kepada Toten. Toten ni maksud dia aplikasi tolak tambah asas nombor.
Nah, ini yang terbaru lah. Okay, soalan yang ketiga, bagaimanakah sekolah membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang sehingga perancangan tersebut mampu memajukan bidang kurikulum sekolah itu sehingga ke peringkat yang lebih tinggi? Okey. Dalam satu pengurusan organisasi, macam satu organisasi sekolah, contohnya sekolah kami ini, pengurusan ada 3 bidang yang besar, bidang kurikulum, dan HEM. Setiap bidang ini perlu merancang dan menghasilkan ataupun membina satu plan strategik. Plan strategik di mana dalam plan strategik itu ada satu plan taktikal dan plan operasi di mana kami akan merancang aktiviti untuk sepanjang sepatutnya 5 tahun yang tahun-tahun lepas 5 tahun sepatutnya plan strategik. Plan strategik macam sekolah untuk SPJ. Ini kami buat plan strategik kurikulum 2021 hingga 2025, di mana dalam plan strategik ini kami telah merancang beberapa aktiviti mengikut tahun. Okey, tahun pertama tahun 2021 apa yang aktiviti yang kami rancang, apa yang kami buat. Dari kalau kurikulum unit beruniform, apa aktiviti yang dia buat. Kalau persatuan apa yang dia buat. Sukan dan Pamir pun begitu. Diorang ada plan strategik, kemudian dihantar dengan saya sebagai penolong kalangan kurikulum. Saya olahkan, saya gabungkan dalam satu bentuk yang berbina. Tapi yang hasilnya ini adalah daripada ketua penasihat ataupun ketua penyelaras setiap unit dalam kokom itu. Contohnya Cikgu Tarmizi. Cikgu Tarmizi ketua penyelaras unit kelab dan persatuan. Dia akan arahkan dia punya guru-guru penasihat kelab dan persatuan buat plan strategik apa aktiviti mereka dan bila dilaksanakan apa dia punya berapa kos apa semua, dan Cikgu Tarmizi akan kumpul dan serah dengan saya dan akan terhasil benda-benda begini. Yang pertama macam plan operasi memantapkan buku log perjumpaan, sebab kokom ni setiap minggu kita ada buat perjumpaan. Maksudnya program perjumpaan ni setiap minggu. Sama ada dia unit beruniform, sekolah persatuan dengan sukan dan permainan mesti ada buat perjumpaan. Jadi ada buku log. Dari buku log tu kita tahu kalau kelab seni budaya berapa orang pelajar dia hadir. Begitu. Okay? Jadi yang perancangan ini dia akan maksudnya untuk setiap 1 tahun lah. Ya, ini untuk 5 tahun. Oh, terus 5 tahun. Sepatutnya macam tapi yang ini 5 tahun, saya buat 5 tahun sebab saya berpendudukan yang tahun terlepas, tapi setelah kami ditaklimat balik awal tahun 2021 ni, dia dipendekkan kepada 2023 saja. 3 tahun. Dulu 5 tahun, sekarang dia pergi 3 tahun. Boleh 5 tahun, boleh. Cuma jangka masa terlampau lama mungkin akan berlaku perubahan-perubahan tu. Jadi 3 tahun adalah memadai lah. Okay. Soalan keempat, apakah tindakan sekolah untuk memastikan organisasi bagi pelaksanaan kurikulum itu dapat dilakukan dengan baik dan teratur agar semua urusan berjalan dengan lancar? Senang saja. Kalau kita mau kita punya organisasi itu teratur, pertama kita kena buat kita bagi kepercayaan. Macam saya punya pengurusan kokom, okey, saya punya bidang kokom ada 3 yang besar. Saya akan bagi kepercayaan kepada punya ketua penyelaras, bentuk organisasi sendiri, buat takwim sendiri, buat file sendiri, kemudian bawa jumpa dengan saya, kita bincang apa yang perlu kamu buat, dan akan saya terangkan berapa peruntukan kamu buat aktiviti berdasarkan peruntukan kamu. Maksudnya pengajian peruntukan setiap bidang dalam kokom perlu adil, sebab peruntukan kokom ni memang banyak. Kalau di sekolah memang kokom lah banyak duitnya, dan dia akan sebab aktiviti yang melibatkan kurikulum ni dia banyak melibatkan organisasi luar. Maksudnya kita maksudnya yang merancang tu ketua penyelaras lah. Ketua penyelaras diluluskan oleh puan. Bukan, maksudnya ketua penyelaras tu rancang aktiviti dia orang, dia kena buat takwim. Sebab untuk ketua penyelaras itu dia kena sediakan pengurusan file, dia mesti ada filenya. Ketua penyelaras tu mesti urus file penyelaras kurikulum,
Kemudian penyelaras kelab persatuan mesti dia kena ada file. Setiap bidang dalam kurikulum itu dia ada file khas. Kemudian dalam file itu adalah dia punya bagian-bagian. Dalam file itu ada surat berkeliling, kemudian dia punya pendaftaran persatuan tuh macam mana, draft perlembagaan dia, aktiviti utama, senarai jabatan kuasa penaja, mesti ada dalam tuh. So file itu setiap tahun akan diupdate. Macam saya kalau saya setiap 6 bulan, maksudnya semester pertama, hujung semester itu saya akan pantau dia punya file. Ada penambahan dia punya file ni, ataupun daripada awal itu sejak tidak ada apa-apa, bermakna dia tidak buat kerja. Tidak buat kerja kan? Maksud dia tak kalau sepanjang 6 bulan tu tidak ada buat perjumpaan kelab persatuan, mesti ada masukkan dalam file tu. Kalau tidak ada, bermakna dia tidak buat kerja. Kata penyelaras, dia kena pantau dia punya orang-orang begitu. Yang saya buat lah, file tu mesti ada. Untuk soalan 5, bagaimanakah untuk memastikan sekolah ini terbukti berusaha dalam menyediakan prasarana dan perkakasan serta peralatan untuk pelajar bagi melaksanakan aktiviti kurikulum? Okey, untuk kita memenuhi kehendak guru-guru ataupun pelajar dalam melaksanakan menyediakan prasarana ini, memang sebab kita tahu juga sekarang ekonomi kita tahu kan, pandemik lagi, ekonomi tidak menentu, dengan keperuntukan pun kadang-kadang turun, tidak sepenuhnya. Kadang-kadang dia turunkan dulu 70%, macam tahun ini diturunkan 70%, 80%, 20% lagi tidak turunkan. Jadi untuk kita merancang itu, macam sekolah kami ni dia punya prasarana untuk kurikulum itu, kalau 100% itu mungkin dalam 70% saja. Tidak sepenuhnya tersedia. Kadang-kadang kami memohon sumbangan daripada NGO ataupun daripada YB. Kalau ada kenal lah, kalau tidak kami akan habiskan ataupun gunakan semaksimum mungkin peruntukan yang dibagi itu, supaya dengan peruntukan itu kami boleh mengadakan atau mewujudkan, menyediakan prasarana supaya pelajar lagi minat untuk berkurikulum. Itu caranya. Kalau tunggu peruntukan berjuta-juta datang kan memang tidak ada. Tunggu sejak agi-agi kasih lah, pandai-pandai lah pakai duit tu. Okey, soalan seterusnya, adakah sekolah ini mempunyai bahan-bahan atau sumber yang boleh dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kurikulum? Kalau dari segi pengurusan kurikulum, persatuan pengakap saya rasa pengakap kita boleh rujuk, sebab dia punya guru penasihat ni, dia ni macam kalau peringkat pengakap negeri tu, dia ni macam nombor 2-nya. Maksudnya ilmu pengakapnya tu sudah tinggi. Maksudnya memang berpengalaman. Memang berpengalaman. Cikgu Karani. Dia ni memang berpengalaman. Dia pernah lagi pergi Jepun lah, pergi apa lah. Dia memang aktif. Dia memang aktif. Kalau dari segi yang saya boleh buat rujukan 2 saja, pengakap dengan kadet polis. Kalau sukan dan permainan macam tidak nampak, tidak menonjol. Kalau inilah kelab dengan persatuan ni, unit beruniform memang kami ada boleh merujuk. Kalau yang lain ni tidak ada menonjol lagi. Untuk soalan 7, apakah usaha pihak sekolah dalam melahirkan guru yang terlatih dalam bidang kurikulum? Kami unit pengurusan kurikulum ini sudah sedaya upaya memberi taklimat kepada guru-guru, sebab guru-guru yang di sekolah ni bukan semuanya guru yang mahir sukan, bukan semuanya guru yang mahir dalam kurikulum, tidak ada guru yang dilatih khusus untuk bidang kurikulum, tidak ada. Cuma dia dilatih dalam PJK, guru PJK, guru sains sukan, itu sajalah yang ada. Jadi usaha kami, apabila kami tahu cikgu tu dia punya option sains sukan, kami akan ambil dia dan minta kepada guru ini membimbing. Maksudnya adakan PLC maksudnya membimbing guru-guru tentang pengurusan kelab persatuan macam mana. Atau itu salah satu, maksudnya guru yang ada option tu dia bimbing rakan-rakan yang tidak ada pengalaman.
Macam guru sains matematik mana dia tahu tentang bola sepak apa semua tu kan. Jadi guru sains sukan mesti dia belajar tentang itu kan. Jadi dia akan buat satu kelompok kecil, kemudian dia akan bagi top ringkaslah taklimat kepada ini macam ini Bang. Kalau macam contohnya pertandingan bola baling, guru yang aktif, yang mahir bola baling 2 orang saja. Jadi sedangkan kami mengajukan peringkat daerah memerlukan banyak kaki tangan kan. Jadi guru 2 orang akan ambil guru-guru yang daripada option lain dan dia akan taklimat kepada guru tersebut cara pengendalian bola baling itu. Itu yang kedua, kami kalau ada duit ataupun ada peruntukan kami akan hantar. Maksud dia cikgu ni, cikgu ni minat ini. Kami hantar untuk khusus ke jurulatihan. Sama ada dia minat atau tidak kami tanya. Kalau dia kata minat, sebab khusus ke jurulatihan ni dia ada grade-grade-nya kan. Ada 1, 2 ada yang paling pandai itu ada itu. Jadi kami hantar. Lepas tu dia akan balik ke sekolah dan dia akan bagi taklimat. Dan dia akan apply apa yang dia dapat kami bagi sebarluaskan kepada rakan-rakan yang lain. So tidak ada semua guru yang pandai semua bidang, tidak ada. Iya. Oke, soalan seterusnya, adakah jadwal aktiviti ko-kurikulum tahunan atau dikenal sebagai JAKTI disebarkan kepada guru-guru, pelajar, dan ibu bapa? Oke, sekarang ni setiap tahun macam sekolah kami ni kan, pengurusan ko-kurikulum akan membuat takwim. Maksud dia takwim ini akan kami sebarluaskan kepada pelajar, di mana takwim ini seperti yang ini dirancang masa pandemik ini, jadi tidak boleh terlaksana juga kan. Ini kemudian ini takwim ni. Ini takwim induk. Maksud dia takwim ni ko-kurikulum induk punya. Setiap bidang sukan dan permainan, setiap unit sukan permainan, kelab persatuan, unit uniform ini, dia orang ada takwim sendiri. Di mana takwim itu adalah link dengan ini. Dia orang tidak boleh tidak link dengan ini. Jadi maksudnya takwim dorang tu dorang wujud. Dia orang wujud dengan saya. Macam sekarang ni perhimpunan bulan ko-kurikulum sepatutnya bulan April dibuat. Macam mana membuat kan pandemik kan. Sukantara dengan kejuaraan olahraga sepatutnya Mac, tidak boleh juga. Ini semua ni sebenarnya tidak dapat dilaksanakan sebab masalah pandemik ini. Jadi ini dirancang, yang menentukan bukan kita. Okey, ada semua ada. Jadi memang hanya disebarkan kepada guru dan pelajar sajalah. Bapak tidak. Daripada pelajar tu bagi tahu kan kami akan bagi surat kalau ada perjumpaan. Hari ini sekian hari bulan kami akan ada surat pemberitahuan ibu bapa. Sekian hari bulan ada sukantara. Jadi pelajar turunlah. Kemudian surat itu kami akan minta pelajar mesti ada kebenaran ibu bapa. Kalau tidak ada kebenaran ibu bapa, kami tidak akan bagi masuk ke kawasan sekolah. So kami akan ada kat situ, cikgu-cikgu akan minta surat itu, surat kebenaran. Iya. Kalau tidak ada kebenaran, kami suruh pulang. Tidak boleh. Sebab sekarang musim pandemik kan. Kalau apa-apa berlaku dia tidak beritahu bapaknya. Dari mana kau? Dia kata dari sekolah, sedangkan dia jalan kan. Tidak boleh. Jadi sekarang ni kami buat begitu untuk lebih selamat lah. Oke, soalan seterusnya, bagaimana pihak sekolah dapat memastikan guru-guru dapat melaksanakan dan menerima tugas dan tanggung jawab masing-masing? Senang dia tengok dia. Kan ada buku log perjumpaan. Buku log perjumpaan tu setiap habis perjumpaan dia orang hantar dengan saya boleh cek. Jadi adakah guru sekiranya macam ada guru yang tidak mengisi buku log, adakah tindakan yang akan dipanggil dan dia disuruh tunjuk sebab. Kenapa tidak ada? Sebab buku log itu macam kami akan bagi kepada 3. Kalau minggu ini hari Rabu perjumpaan sukan dan permainan. Jadi buku log tu bagian sukan permainan kami ada di situ. Jadi siapa guru-guru yang penasihat tu akan ambil buku. Jadi siapa yang tidak ambil buku, mana guru tu tidak ada. Kan? Jadi kita boleh detect, kau ni tidak ada. Kami panggil lah, kenapa kau tidak ambil ni? Kalau dia cakap dia terus ke perjumpaan sebab dia lambat kan. Mana bukti kau hantar? Mesti ada ambil kehadiran pelajar kan. Ada situ kita boleh detect cikgu tu. Adakah dia buat kerja ataupun tidak? Sebenarnya tidak. Kalau kokem. Oke, seterusnya, adakah sekolah menubuhkan badan beruniform, persatuan dan kelab serta kelab dan sukan selaras dengan jumlah enrollment pelajar di sekolah? Kami akan
sekarang ada 3 bidang di mana saya punya setiausaha. Kalau macam tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 ini memang ada sudah kan. Sebab dia orang dari tingkatan 1 sudah dibagi. Okey, maksud dia penerusan tu akan berterusan lah tingkatan 2 dengan 3. Cuma sekarang ni pelajar tingkatan 1 daripada sekolah rendah naik ke tingkatan 1, dia orang tidak tahu. Dia orang tidak tahu di mana. Dia orang bagian sukan permainan, apa sukan dia orang, apa permainan dia orang, apa dia orang punya uniform, tidak tahu, apa dia orang punya sukan permainan, kelab persatuan tidak tahu. Jadi SU saya akan ambil nama pelajar itu, dia akan rujuk pergi APDM, pangkalan data murid, berapa bilangan pelajar tinggal 1, di situ dia akan bagi pelajar 1A tingkatan 1, 1 Ibnu Al-Khawarizmi Al-Farabi dia akan bagi, yang ini 1A 5 orang, kelab dia suka kelab sains matematik ataupun persatuan sains matematik akan dibagi pergi guru kelas. Guru kelas dia baik kelas, guru kelas. Okey, simpulan ini kamu punya persatuan. Jadi budak tu tahu melalui guru kelas, link dengan setiausaha link dengan PDM itu. Okey. Soalan seterusnya akan diajukan oleh rekan kami. Boleh. Okey, boleh soal seterusnya. Okey, selamat sejahtera Puan. Boleh dengar tak suara saya? Okey, boleh. Okey, baik. Sekarang saya akan terus untuk bertanya beberapa soalan yang berkaitan. Okay, yang pertama, adakah sekolah yang Puan sedang berkhidmat sekarang menubuhkan jawatankuasa kerja pengurusan dan penyelarasan kegiatan co-curriculum? Atau kita boleh katakan yang terdiri daripada guru-guru penasihat untuk persatuan, badan uniform dan juga kelab sukan. Sekiranya ada, bagaimanakah pelaksanaan di sekolah? Okey, untuk sekolah kami akan agihkan tugasan guru. Kami akan agihkan tugasan guru kepada 3 bidang utama dalam bidang co-curriculum, iaitu bidang yang pertama iaitu kelab dan persatuan. Guru-guru akan kami bagi macam dalam buku pengurusan ni, kelab persatuan, kelab keuangan, dia punya ketua siapa, penolong ketuanya siapa, kami akan agihkan begitu. Kemudian dari segi sukan dan permainan pun begitu. Ada sebanyak 11 sukan permainan, badminton, cikgunya Cikgu Cheryl, catur Cikgu Sidik. Adalah, maksud dia kami memang ada. Kami akan sediakan sebelum bermula persekolahan. Mana pihak pengurusan Kokem memang sudah sediakan. Kami akan bentangkan agihan tugas ini pada mesyuarat awal tahun. Awal tahun kami akan bermesyuarat guru, di mana dalam mesyuarat guru tu ada 3 bidang utama sekolah tu, bidang co-curriculum, HEM dan curriculum akan bentangkan agihan tugas itu. Macam saya punya bidang Kokem, saya akan bentangkan agihan tugas dari segi pengurusan co-curriculum, dari segi pengurusan unit-unit co-curriculum, pengurusan sukan sekolah, rumah sukan. Di situ kami akan bentangkan. Memang ada. Okey, cuba soalan seterusnya. Sekarang kami akan teruskan kepada bimbing murid-murid supaya Okey. Bagaimana pihak sekolah membimbing murid-murid supaya mereka aktif dalam memasuki file? Okey. File setiap bidang unit co-curriculum ini, filenya setiausaha akan sediakan, di mana file ini akan diserahkan kepada ketua guru penasihat setiap bidang itu. Maksudnya ketua penasihat itu akan bagi kepada pengurusi. Sebab dalam contohnya kelab seni budaya penasihatnya Cikgu Rosli, ada cikgunya, mesti ada cikgu. Kalau tidak ada cikgu tidak boleh jalan itu. Kemudian setelah mesyuarat agung pertama, mereka akan bentuk ahli jawatan kuasa untuk kelab seni budaya, di mana ada pengurusi, ada setiausaha, ada timbalan pengurusi, ada bendahari.
Okey, fail itu akan diserahkan kepada pengurusi semasa perjumpaan. Ingat semasa perjumpaan. Lepas perjumpaan ambil balik. Kalau tidak dia ambil balik hancur. Ambil balik kan, kemudian guru penasihat akan kemas kini dan akan catat siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Sebab ini penting untuk pemarkahan PAJSK. Markah PAJSK ini digunakan untuk pelajar-pelajar ini bila masuk universiti ada markah. Ada markah 100% kan dia dapat, memang tidak dapat lah kalau 100% tu, 80% tu A, 70% tu B, begitu. Memang ada. File tu memang ada dan disediakan oleh Setiausaha Peperiksaan. Setiausaha Co-Curriculum. Ada Setiausaha dia. Okey, faham? Enggak dengar, enggak jelas tu kita soalan. Okay, back sama Stefan. Okey. Apa yang ada? Okay, saya seperti yang kita mengetahui, pelajar yang menyertai dalam aktiviti group kehadiran direkodkan dalam rekod kurikulum masing. Oleh itu, kepada kami ingin mengetahui adakah kaedah ini menggalakkan peningkatan pelajar dalam aktiviti berkenaan dengan berkesan. Maksud itu, ia membantu dalam menggalak kehadiran pelajar. Okey, untuk rekod kehadiran co-curriculum, kalau dari segi rekod kehadiran ini memang agak tidak memuaskan. Memang agak tidak memuaskan. Terutama pada 4 tahun yang lepas, tahun-tahun yang lepas, kami buat perjumpaan co-curriculum ini pada hari Sabtu. Tetapi memandangkan kalau dibuat hari Sabtu, pelajar tidak akan datang balik. Maksud dia kehadiran itu memang agak rendah. Selepas itu kami ambil berbincang dengan bincang di bahagian pengurusan, kami ubah masa itu. Masa itu kami buat masa persekolahan, iaitu hari Rabu, di mana pelajar itu sudah ada di sekolah. Tidak perlu lagi turun ke sekolah buat guna tambang. Maksud dia kalau sidang pagi dia dibuat pada pukul 6.30 pukul 7 hingga pukul 8, 1 jam. Di situlah akan dibuat perjumpaan. Kalau perjumpaan kelab persatuan serentak akan buat perjumpaan. Maksudnya pelajar tidak naik ke atas sudahlah untuk PDP. Dia turun di bawah berbaris, dibagi kepada kelab-kelab persatuan masing-masing. Guru akan datang, guru penasihat akan datang dan buatlah aktiviti masing-masing. Yang pada hari Rabu kami nampak kehadiran tu agak baik. Baik. Memang baik sebab terpaksa, sebab di situ sudah ada orang. Dia orang datang untuk PDP. Tapi kalau ada pelajar ini dia kata hari ini ada kokom. Dia kata nak payah turun lah. Tapi sebabkan kokom 1 jam saja, lepas itu belajar rugi. Dia akan datang. Jadi peratus kehadiran tu memang agak baiklah banding dengan kalau hari Sabtu. Memang susah kita untuk mencapai, jangankan 50, 30% pun susah. Tapi kalau hari persekolahan yang datang. Kalau sidang petang 3 dan 1, dia akan dibuat pukul 4 hingga pukul 4.30 hingga pukul 5.30. 1 jam pula. Sebelum balik tu orang berkokom lah. Okey. Dah. Okey. Saya Kami datang. Bagaimanakah pihak sekolah menilai prestasi tahunan murid dalam usaha memastikan mereka sentiasa cergas dan bergiat aktif dalam kegiatan co-curriculum? Okey, untuk menilai pelajar cergas atau tidak ada sakit. Kalau ada sakit tu mereka tidak cergas lah. Tapi kalau macam sekolah kami ni, saya rasa memang cergas lah sebab turun naik tangga ni sudah aktif, sudah memang berpijak sudah. Perlu kalau turun ke kantin lagi, siapa pernah sekolah sini memang jauh kantinnya. Kalau saya memang saya tidak turun pakai jalan kaki, saya akan pakai kereta kursi. Tidak boleh sakit. Jadi macam sekolah sini kan, sekolah di SPJ ni kalau bapak surat sakit tu memang kurang lah pelajarannya. Yang kurang. Adalah dalam satu hari tu ada 2-3 orang yang sakit. Memang
Nggak tahu lah, mungkin sehat ke apa. Tapi masa pandemik ini pun nggak ada. Jarang yang minta surat sakit. Tapi pontengnya ramai. Oke. Oke, soalan seterusnya. Adakah sekolah ini melakukan kemaskini di pangkalan data mengenai pencapaian sekolah dan murid dalam bidang kurikulum pada setiap tahun? Jika ada, adakah pangkalan data ini memudah dan memberi manfaat dalam proses pengurusan kurikulum di sekolah? Oke, untuk sekolah ini pangkalan data nih untuk seluruh pengurusan kokom daerah negeri kami gunakan PAJSK. Bukan negeri sih ya, ini KPI Malaysia punya lah, yang KPI punya menggunakan pangkalan data PAJSK. PAJSK ini maksudnya penilaian jasmani dan situlah semuanya, situlah sukanya, permainannya, kelepasannya. Jadi pangkalan data ini boleh diakses oleh situs kokom, dan saya sendiri boleh akses, dan di situ kita nampak penglibatan pelajar itu. Sebab setiap bidang itu dia ada markah. Kalau budak tu datang perjumpaan kelab persatuan, dia ada markah berapa. Kemudian dalam persatuan tu dia pegang jawatan apa, pengurusi ada markahnya, bendahari ada markahnya, EJK biasa ada markahnya, begitu. Pangkalan data PAJSK. Soalan seterusnya, adakah pihak sekolah mengadakan insentif, galakan atau anugerah kepada murid yang cemerlang dalam bidang kurikulum serta kepada guru yang berjaya memberi sumbangan cemerlang yang membantu dalam kecemerlangan aktiviti kurikulum sekolah? Okey, dari segi insentif ini, kami kalau tidak ada pandemik ni selalunya kami akan buat anugerah ataupun apresiasi anugerah perkhidmatan cemerlang. Okey, kita perkhidmatan cemerlang tu kepada guru-guru yang cemerlang lah. Tapi untuk anugerah apresiasi pelajar atau anugerah pelajar cemerlang akan dibuat ini, di situ pelajar akan dibagi insentif, hadiah, ada bentuk piala, sijil, tapi akan dibuat program itu pada hujung tahun. Kalau sekolah-sekolah lain itu selalunya satu kali 1 tahun, tapi sekolah kami ini 2 kali. Pertengahan tahun dengan akhir tahun. Akhir tahun di sini akan ada anugerah untuk kokom lah, persatuan yang paling aktif, pelajar olahragawan semua akan disampaikan di situ. Dia ada bentuk sijil, piala dan keuangan lah. Ada. Kalau guru pula tidak tahu lah. Masa itu pun kami ada. Okey, penasihat persatuan yang paling aktif jatuh kepada persatuan dunia. Cikgu jangan naik. Kami memang ada. Soalan seterusnya, apakah aktiviti kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah yang berjaya di peringkat nasional dan antarabangsa dan seterusnya berjaya merangkul konsep sekolah berwatak dan menjadi pusat kependidikan yang dinamik? Okey, sekarang untuk sekolah berwatak itu, sekolah kami ini tidak ada lagi ke arah itu. Tidak ada lagi. Cuma insya-Allah kalau total ini Johan dari segi di peringkat negeri, insya-Allah kami akan muncul sebagai sekolah yang berwatak pertama di Semporna di daerah lah. Kalau mudah-mudahan dapat lah. Itu je lah untuk berwatak tu dari segi kokom tu memang tidak ada lagi lah. Okey, yang seterusnya, apakah kaedah yang dilakukan oleh sekolah dalam memastikan kewujudan peningkatan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum berdasarkan kaedah penilaian standar tinggi kualiti pendidikan SKTP? SKPMG tu lah. Standar tinggi kualiti pendidikan. SKPMG tu lah. Okey, dari segi pengurusan pengurusan kualiti kurikulum, memang setiap tahun kita akan nilai pelajar, kemudian pelajar itu dinilai berdasarkan bidang-bidang tadi, dan mana bidang-bidang itu akan mengisi markah dan akan di-key in dalam SKPMG2. SKPMG2 tu ada standardnya tu. Kami punya standard 3, standard 3. Standard 1 tu pengurusan, standard 2 tu kurikulum, 3 kurikulum standard 4. Bukan standard 3. Standard 3 ya. SKPMG2 standard 3. Jadi itu di situ akan dinilai. Maksudnya pelajar itu persatuan itu aktif atau tidak. Dalam SKPMG itu.
Oke, soalan seterusnya, bagaimanakah dengan kadar kesan kemenjadian pelajar dari aspek case disiplin pelajar, kehadiran pelajar, tingkah laku, dan percakapan pelajar serta prestasi akademik pelajar? Oke, selalunya orang nih kalau aktif sukan dia tidak pandai kan? Nah, selalunya begitu. Itu sebab itu ibu bapak tidak mau anaknya aktif sukan. Sebab dia mau anaknya pandai dalam segi akademik kan. Tapi sebenarnya salah, itu tanggapan itu salah. Selalunya kalau budak ni aktif bersukan, dia jadi sehat, cerdas. Okey, otaknya cerdas. Kemudian dia dilatih untuk mendiri, berdikari, pandai mengurus diri. Pandai mengurus masa. Jadi saya rasa kalau kita seimbangkan. Kadang-kadang ada budak yang terlampau kemasukan akademik dia tidak maksud dia tidak seimbang benda tu. Itu salah, sebenarnya salah. Tapi kalau budak tu betul-betul menghayati konsep co-curriculum itu, membentuk sahsia yang baik, membentuk kecemerlangan, saya rasa boleh. Tidak ada masalah. Bersukan kau tak kau cemerlang akademik itu. Okay? Oke, seterusnya, apakah badan yang pernah terlibat dalam kerjasama dengan pihak sekolah? Maksudnya dari 3 bidang tu, bidang mana yang bekerja, maksudnya yang lebih nampak lah dia punya penglibatan? Itu aja yang tadi itu. Yang kayak di polis, bomba kebudayaan. Kebudayaan itu. Yang ketiga bidang tu Iya. Kamu tahu juga kan kalau klub persatuan ni apa, unit uniform tahu, sukan permainan tahu kan? Jadi ketiga-tiga bidang ini kalau klub persatuan pengangkat bomba, kayak polis, sukan permainan ni bola jaring, kemudian unit uniform tadi jangan tu. Kalau persatuan tu yang seni budaya menari-nari itu. Seterusnya, bagaimanakah pelaksanaan aktiviti co-curriculum memberi impak kepada murid, guru, ibu bapa dan anggota masyarakat? Okey, kalau dari segi impaknya itu, kesannya kepada pelajar, pelajar boleh meningkatkan kemahiran dari segi kepemimpinan, pengurusan masa. Itulah maksudnya budak tu boleh manage dia punya kehidupan dengan baik, boleh sehat. Maksud dia komunikasi dengan berani untuk menonjolkan diri, tidak pasif, tidak rendah diri. Maksudnya dia aktif lah. Dia aktif, dia berani. Kalau budak-budak suka ni kan dia berani. Dia berani menonjolkan dia tu mempunyai sikap kepimpinan yang baik. Budak ini memang aktif co-curriculum. Impaknya kepada guru dan ibu bapa? Okey, guru senang mengajar sebab budaknya bagus, sudah berdisiplin, sudah ikut kelas, ikut cakap sudah kan. Terlatih dari segi mengurus organisasi itu. Kalau kita suruh dia buat kerja pun dia boleh handle benda tu. Kalau ibu bapa, anak dia berdisiplin, tidak sudah sakit mulutnya mencakap apa semua. Dia ada link itu. Jadi anaknya pun tidaklah ponteng, tidak membuang masa. Dia minat. Dia kata, hari ini ada PJ ataupun hari ini ada cikgu. Kadang-kadang pelajar ni kalau dia tahu cikgu tu ada, dia datang walaupun dia kerja dia tidak bagus. Dia datang juga tu. Yang penting aku dapat tengok cikgu ni, begitu. Budak-budak ni ikut juga lah, ikut cikgu tu. Kalau cikgu tu garang dia tak mau. Adakah aktiviti co-curriculum yang dianjurkan mendapat sokongan dan sambutan daripada ibu bapa? Kalau contohnya aktiviti tersebut mendapat sambutan, apakah contoh aktiviti yang dilaksanakan? Okey, selalunya kalau sekolah kami ni yang mendapat sambutan hangat daripada ibu bapa kalau carnival co-curriculum. Aktiviti tahunan. Aktiviti tahunan tu carnival co-curriculum. Carnival tu maksud dia di situlah ketiga-tiga bidang ini menunjukkan kepandaian, kehebatan mereka. Sama ada menjualnya kah, persembahan tarian kah, persembahan mengalai kah, fotografi kah, apa semua di situ. Jadi pada masa itu benda tu kita buka kepada ibu bapa. Memang ibu bapa ramai. Ada penglibatan daripada ibu bapa yang sebab kami akan buka satu kawasan untuk ibu bapa menjual. Bergerai lah. Jadi akan kami buka gerai, kami akan kenakan sewa begini-begini. Memang ramai ibu bapa yang minta menjual, datang untuk semata-mata untuk menjual, untuk memeriahkan. Kemudian kami memang berbagai sukan permainan akan adakan pertandingan bola baling, pertandingan futsal dan sebagainya. Memang meriah lah kalau carnival co-curriculum, meriah dengan makanannya, dengan mainannya.
Oh, jadi ibu bapak pun Ibu bapak dijemput, terlibat. terlibat. Itu ada satu. yang berniaga. Ada. Dia orang nak buka gerai. Begitu juga dengan sukan tahunan. Sukan tahunan pun ibu bapak ramai. Ibu bapak kami akan bagi siapa yang mau buka gerai lah. Untuk karnival dan sukan tahunan tuh bila dia Okey, sukan tahunan ini kalau ikut pengurusan Kokem ni takunnya ni karnival co-curriculum ini kami buat pada selalunya bulan Julai. Ini bulan Julai tidak lama lagi lah. Tapi tidak boleh sudah. Tapi yang sukan tahunan ni selalunya bulan awal tahun, bulan 3, bulan 2. Masa itu kami buat. Tapi memang angkat sekarang ni tidak boleh berrapat-rapat, tidak ada, kami tidak buat. Semua pending. Adakah sekolah ini pernah mendapat anugerah ataupun pencapaian yang cemerlang dalam co-curriculum? Kalau iya, pada peringkat apa? Macam yang Puan cakap tadi. Peringkat negeri, peringkat antarabangsa pengangkap ada. Pengangkap antarabangsa ada. Pengangkap pernah peringkat antarabangsa. Antarabangsa ada. Dan untuk pertandingan tadi yang Toten itu termasuk lah kan? Tapi sekarang. itu dia cuma sekarang nih masih dalam proses. Kalau ke antarabangsa sudah ada. Memang kami dikira. Cuma sekarang ni peringkat negeri ni sebab dia ni melibatkan 10 buah sekolah di daerah di Negeri Sabah ni. Kami tapi 10 buah sekolah saja. Kalau sempurna satu sajalah di SPJ ni. Di SPJ ni. Jadi sekarang ni kalau di SPJ ni menang, bermakna seluruh Sabah ni di SPJ yang terbaik. Cuma sekarang ni kami dalam proses untuk menyediakan prasarana untuk menang itu. Sebab prasarana tu kok Toten ni dia tidak boleh menang kalau Toten itu saja. Dia kena ada link dengan co-curriculum. Pihak JPN akan nilai Toten ini akan bernilai bila dia ada kaitan dengan co-curriculum. Kalau tidak ada memang confirm kalah. Maksudnya kalau dia lebih kepada akademik saja dia tidak menepati menang. kriteria Tidak yang ada. ditetapkan. Sebab markah lebih daripada 70% itu daripada kokor. Jadi kena cari aktiviti yang ada link dengan co-curriculum. Macam tadi kami ada link untuk cipta lagu Toten. Lagu tu Kelab Seni Budaya. Itu co-curriculum. Kemudian cipta logo. Cipta logo persatuan seni lukis. Maksudnya persatuan juga, Kokom juga. Jadi sekarang ni kami dalam masa 1 bulan ni memang kerja keras lah. Memang turun selalu ada lagi pertandingan sudut-sudut. Bolehkah Puan Senarai sebutkan contoh-contoh anugerah sebab kami mau liskan dan macam kan anugerah peringkat antarabangsa tu mungkin pengangkap dapat apa? Kerana apa? Hebat berkemah. Pengangkap ada dalam file, saya tidak ingat. Nanti saya WhatsApp boleh? Boleh. Okey, nanti saya WhatsApp. Okay. Sebab kalau satu-satu baca gitu. Tidak saya ingat. Okey, untuk soalan yang berkenaan dengan pelaksanaan keberkesanan co-curriculum mengikut petunjuk, kita sudah habis. Sekarang ni ialah sesi soalan kepada cabaran berdasarkan situasi kita yang sekarang. Jadi bagaimanakah pelaksanaan aktiviti co-curriculum yang dilakukan oleh sekolah ketika musim pandemik COVID-19 dan apa cabaran yang dihadapi oleh sekolah ini? Sekarang ni pandemik, kalau ikutkan sekolah memang mau buat saja. Cuma kita terikat dengan SOP daripada yang telah ditetapkan oleh KPM, MKN dan KKN. Dan kami ni menunggu arahan daripada PPD. Kalau dia kata on boleh, PPD pun cakap dia tunggu daripada KPM. Jadi sekarang ni apa yang kami boleh buat saja itu buat aktiviti Kokom secara maya saja, online maya. Maksud dia gunakan online saja. Maya maksudnya kami gunakan macam tahun lepas, tahun 2020 kami buat pertandingan aktiviti e-Kokom. E-Kokom yang sudah secara maya lah. Di mana dalam pertandingan itu kami buat pertandingan melukis poster, kemudian buat belajar, kemudian kami buat pertandingan menyanyi, pertandingan photoshoot untuk menggambar. Kemudian kita hantarlah gambar-gambar tu melalui WhatsApp, Telegram. Kami akan ada panel untuk menilai. Kami akan nilai siapa yang menang. Kami akan bagi hadiah. Hadiahnya berbentuk wang ringgit dan sijil. Itu je lah. Kekangan dia ni penglibatan pelajar agak kurang. Sebab memandangkan mungkin orang tidak ada handphone, satu internet tidak ada, lain tidak ada. Itu yang menyebabkan orang minat.
terutama kami ada dalam program Ikokem tahun lepas kami buat pertandingan game Mobile Legend. Memang ramai pelajar mau ikut. Cuma masalahnya pelajar yang call situ usaha, cikgu kami mau ikut tapi kami tidak tahu, tidak ada telepon, kami guru kawan punya. Jadi saya kata cikgu, kalau boleh kamu buat dalam satu grup, kamu hantar video dia, kami nilai lah daripada itu, sebab dia tidak ada kan, dia tidak ada kemudian ini. Kami ada telepon cikgu tapi mau beli data cikgu tidak ada. Oke lah, dan cikgu itu saja lah. Kemudian kami akan bagi dia punya hadiah kepada pelajar tu lah. Jadi sepanjang pandemi COVID ini adalah aktiviti yang sekolah ini usahakan untuk menarik minat pelajar. Ada. Itu yang pertama. Yang baru-baru ni awal tahun ni kami buat mesyuarat agung untuk Kokem, untuk tiga bidang itu kami buat secara bersemuka, sebab masa itu pelajar bulan 2 tu ada kan, turun kami bulan 3 atau bulan 4 ke bulan berapa tu dia turun, kami sempat buat. Lepas tu sudah down balik tu. Kemudian kami ada buat modul tu kami hantar ikut stesen, kami hantar kalau dari pelajar-pelajar dari Bangau kami buat stesen di maksudnya dia ada satu stesen yang semua satu malam turun juga? Enggak, macam ni. Modul Kokem itu kami buat di mana setiap setiap bidang dalam kurikulum itu, contoh sukan permainan sediakan modul dia. Modul untuk sukan permainan di situ ada modul takronya apanya, kemudian modul untuk untuk kelab persatuan ada, kemudian untuk unit reform ada. Maksudnya 3 modul tu. Modul tu akan kami hantar kepada pelajar mengikut stesen. Maksudnya kalau Kampung Air, Bangau, Kampung Panji, area Pekan ini semua akan ambil modul itu di kawasan Padang, di Astaka tu. Kami akan buat satu stesen situ di mana guru-guru akan berkumpul situ, memang mengadakan modul itu kepada pelajar. Pelajar datang lah. Kalau yang area Bukit Lalang apa semua ni di sekolah. Kemudian PPD itu kami untuk kawasan Taman Sempur, Taman Minat apa semua. Jadi modul tu kami bagi masa 2 minggu. Siapkan modul, kemudian hantar, kami akan tetapkan tarikh, kami akan tunggu di situ pula untuk kumpul modul. Kiranya dalam modul tu aktiviti yang dalam masa 2 minggu, 3 minggu begitu. Maksudnya pelajar tu kena jawab. Kalau kata kelab Persatuan Sains Matematik buat kuis, nanti jawab dalam kuis tu. Kemudian dia akan hantar balik lah. Jadi diambil oleh guru tu. Kalau siapa yang hantar tu, pelajar tu termarkah lah. Siapa yang tidak hantar, tidak markah lah. Sebab itu wajib hantar. Kalau dapat markah PJSK tu lulus. Kalau tidak, hantar. Itulah. Oke Puan, sekian saja kita punya sesi pembubuhan pada hari ini. Sebelum itu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab Puan sudi berkongsi dan memberi masa dengan kami. Dalam kesalahan. Puan, kita pergi kantin ke apakah? Mana ada kantin? Ada kantin. Biarlah puasa juga saya. Ya.